Jadi dalam kursus ini, kod kursus dia dah faham, UQU 10103. Dia membincangkan tentang konsep asas, proses pembentukan dan pembangunan Malaysia yang merangkumi empayar Kesultanan Melayu Melaka, imperialism, kolonialism, patriotism, nasionalism, serta seterusnya kemerdekaan dan penubuhan Malaysia. Selain itu, turut disentuh ialah perlembagaan dan sistem kerajaan Malaysia serta dasar-dasar utama pembangunan negara. Antara lain peranan dan tanggungjawab warga negara yang berintegriti dan beretika juga ditekankan selain kejayaan dan cabaran Malaysia. Jadi banyak sebenarnya kumpulan yang yang perlu universiti tangani, maksudnya ada beberapa puluh kumpulan. Satu kumpulan mungkin dalam sepatutnya 70-80 orang, tapi pada kali ini nampaknya macam sikit lagi, 34 orang. So, saya rasa akan datang dia akan bertambah lagi lah. Itu nama-nama pensyarah lah yang mengajar. Jadi nilai kreditnya adalah 3. 3 kredit ni tinggi juga. Jadi kalau dapat A ataupun A+ tu sangat membantu anda lah untuk meningkatkan CGPA anda. Jadi sebenarnya boleh dicapai. A ni boleh dicapai. Dengan ada syarat-syarat dia lah. Syarat-syarat dia mengikuti semua arahan-arahan tugasan dengan betul dan betul menyiapkan segala tugasan. Jadi untuk kursus ini, dia ada course learning outcome. Maksudnya di akhir kursus tu, apa dia yang kamu dapat. Outcome dia, hasil pembelajaran. Yang pertama adalah menunjukkan secara mendalam semangat patriotism dan nasionalism sebagai warga negara yang beretika. Yang kedua adalah melaksanakan tugas dan tanggungjawab sosial pada agama, masyarakat dan negara. Yang ketiga, mengamalkan secara berterusan ciri-ciri kepimpinan negarawan sebagai warga negara Malaysia. Walaupun saya faham yang sebahagian besar daripada mungkin apa yang kamu akan bakal pelajari, pernah kamu pelajari di peringkat sekolah menengah, sekolah rendah even, dalam mata pelajaran sejarah dan sebagainya. Namun begitu, pemahaman yang dalam peringkat rendah dan menengah itu mungkin kurang menghayatilah. Penghayatannya sepatutnya berada di dalam peringkat dewasa. Dewasa sekarang ni yang kamu perlu menghayati dan mempraktikkan. Ketika belajar di sekolah dulu mungkin exam oriented kan, maksudnya kita nak lulus peksa saja. Tetapi di peringkat universiti ni sepatutnya selain daripada skor, kamu perlulah memahami ketiga-tiga CLO yang diperlukan tadi tu. Okay. Now, ini adalah pemetaan kita tak perlu tengoklah. Kita lihat kandungan kursus. Apa yang kamu bakal pelajari. Untuk topik yang pertama, kita akan belajar tentang asas kefahaman negara dan kenegaraan. Ini membawa kepada 6 jam lecture. Yang pertama sekali adalah elemen-elemen asas pembentukan atau pembinaan negara. Kemudian bentuk dan jenis sistem pentadbiran negara. Yang ketiga adalah analisis keperluan bernegara, dan yang keempat adalah tanggungjawab kerajaan dalam konteks bernegara. Yang ini perlu kita fahami benar-benar lah. Apakah dia elemen. Kita tengok nanti apa elemen. Mungkin kamu tak pernah dengar apa tu elemen-elemen kenegaraan itu. Hari ini kita belajar. Mungkin kamu pernah dengar tetapi ianya tidak dirangkum dalam satu cara yang lebih sistematik untuk kita fahami. Kemudian topik kedua adalah warisan dan perkembangan kerajaan tradisional. Ini melibatkan aspek sejarah lah. Dia akan merangkumi konsep alam Melayu dan ciri-cirinya, pertempatan dan kerajaan awal di alam Melayu, pengasasan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, dan pengaruh ke atas pembentukan Malaysia. Seterusnya,
Topik ketiga adalah imperialism dan ancaman komunis, di mana di sini diterangkan tentang imperialism British, imperialism Jepun, dan kebangkitan komunis serta Parti Komunis Melaya (PKM). Okey, topik seterusnya adalah topik 4, kemerdekaan dan penubuhan Malaysia. Dia akan merangkumi perkembangan politik di Tanah Melayu daripada 1945 hingga 1956, proses dan pencapaian kemerdekaan, serta idea dan usaha penubuhan Malaysia. Kita akan lihat rentetan peristiwa daripada perkembangan politik sehinggalah proses-proses pencapaian kemerdekaan serta penubuhan negara kita Malaysia. Jadi di situ kita akan nampak bagaimana negara kita ni terbentuk, tertubuh. Topik kelima adalah sistem persekutuan setelah terbentuknya negara. Jadi sistem pemerintahannya. Yang pertama adalah struktur pentadbiran kerajaan pusat. Yang kedua adalah struktur pentadbiran kerajaan negeri. Dan yang ketiga adalah struktur pentadbiran kerajaan tempatan. Kita mungkin tahu kerajaan saja. Kita tak pernah membayangkan bahawa kerajaan ini terbahagi kepada 3 sistem dan sebagainya. Kemudian topik ke-6, perlembagaan dan peruntukan utama. Konsep perlembagaan. Apa dia konsep perlembagaan? Apakah dia perlembagaan? Apakah dia perlembagaan persekutuan dan perlembagaan negeri? Apakah bezanya? Apakah dia peruntukan utama dalam perlembagaan persekutuan? Kemudian topik ke-7 adalah demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Akan menerangkan tentang sistem negara kita ni. Sistem negara kita ni adalah demokrasi berparlimen dan juga raja berperlembagaan. Apa maksud dia semua tu? Kemudian topik 8 adalah pilihan raya. Topik 8 pilihan raya, di mana akan menerangkan tentang proses-proses pilihan raya, suruhanjaya pilihan raya, peranan dan juga apakah proses pilihan raya yang berlaku di Malaysia ni, berapa kali dah, bagaimana prosesnya, umur layak berapa, parti-parti politik, bagaimana calon-calon yang terdiri daripada siapa dan sebagainya. Kerana dalam topik ke-8 ini akan ada satu wacana kenegaraan. Wacana kenegaraan ni adalah akan ada seorang wakil daripada Suruhanjaya Pilihan Raya akan membuat ceramah buat ceramah selama 2 jam ataupun 3 jam, yang mana wajib dihadiri oleh semua anda dikira sebagai kehadiran dan dikira juga sebagai tugasan. Jadi dalam tugasan tersebut akan ada soalan-soalan yang perlu kamu selesaikan dalam jangka masa yang ditetapkan. Nanti kita lihat pada panduan tugasan apakah dia kuis. Kemudian topik ke-9 adalah rancangan pembangunan negara, di mana dia akan merangkumi latar belakang pembangunan ekonomi, dasar dan rancangan pembangunan negara, dasar-dasar lain pembangunan negara, dasar-dasar pembangunan mutakhir. Topik ke-10, perpaduan negara dan integrasi nasional. Dia merangkumi asas integrasi dan perpaduan nasional, isu awal perpaduan kaum rakyat Malaysia, strategi pemantapan perpaduan. Topik seterusnya, topik ke-11, integriti dan tanggungjawab warga negara, konsep dan definisi integriti, konsep tanggungjawab serta kepentingannya, tanggungjawab utama sebagai warga negara, tanggungjawab mahasiswa, ini memang terus menjurus kepada anda sebagai mahasiswa, dan cabaran melaksanakan integriti sebagai warga negara. Topik ke-11 ni adalah minggu ke-13. Ini minggu ke-13 ni adalah minggu pembentangan. Nanti bakal ada tugasan-tugasan yang akan saya terangkan. Dan minggu ke-13 tu adalah minggu pembentangan. 13 dan ke-14. Topik yang terakhir adalah topik Malaysia, kejayaan dan cabaran. Di mana di bawah kejayaan dan cabaran ada ajar tentang kestabilan politik, sistem ekonomi, hubungan antarabangsa, keutuhan sosial, sains dan teknologi, serta cabaran-cabaran dari dalam dan luar negara luar Malaysia. Itu 12 topik. Topik ataupun tema, 12 topik yang
bakal anda ikutilah setiap minggu selama 14 minggu lecture saya lah. Okey. Dia membawa kepada 120 boleh panggil student learning time lah. 120 jam bersama dengan saya sepanjang 14 minggu kita bersama. Okey, itu dia adalah tentang perancangan kuliah secara umum. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Ini adalah panduan tugasan. Okey, yang pertama kita kena lihat penilaian kursus. Penilaian kursus dia terbagi kepada empat elemen lah. Yang penilaian akan dilakukan berdasarkan tugasan individu, laporan tugasan kumpulan, tugasan pembentangan perkumpulan dan peperiksaan akhir. Okey. Tugasan individu ni 15%, tugasan perkumpulan 35%, tugasan berkumpulan pembentangan, yang tadi laporan 35%, pembentangan 20% dan peperiksaan akhir 30%. Okey. Kita pergi kepada panduan tugasan individu dahulu. Okay, apakah dia panduan tugasan individu? Yang pertama adalah tugasan individu adalah merupakan kuis. Kuis akan dilaksanakan pada minggu ke-10, iaitu antara 12 hari bulan hingga 18 hari bulan Disember. Jadi topik yang terlibat adalah topik 8, pilihan raya. Jadi kamu kena betul-betul membacalah topik pilihan raya ni, dan yang paling penting adalah kamu wajib mengikuti wacana, program wacana yang akan diberi ceramah oleh pegawai akademik pilihan raya. Okey, semua wajib. Kemudian soalan kuis akan diterbitkan melalui sistem Otter UTHM. Saya harap semua dah mahir lah dengan sistem Otter ni. Sebab apa? Selepas saja program tamat, soalan kuis akan diterbitkan. Kemudian kamu perlu menjawablah selewat-lewatnya pada 18 Disember jam 11.59 malam. Okey. Yang ini yang pertama sekali tadi wajib hadir. Yang kedua adalah wajib menjawab within time frame yang diberikan. Jadi kena alert. Kena alert, semua kena hadir, semua kena masuk sistem Otter, semua kena menjawab soalan. Yang itu akan diberikan penerangan dan juga akan diingatkanlah kepada pelajar. Kemudian mesti jawab dalam tempoh yang ditetapkan. Maksudnya selepas jam 12 malam 18 Disember tu dah tak diterima lagi lah. Kalau sekiranya anda ada masalah yang tak dapat dielakkan, macam putus talian ke, macam anda sakit, maklumkan awal lah supaya saya dapat beri consideration lah untuk kamu mengulang semula ke dan sebagainya. Tapi kalau boleh janganlah sampai tahap yang itulah. Pelajar yang tidak menyertai program, tidak mengambil kuis atau lewat menjawab kuis mengikut tempoh ditetapkan, pelajar tidak akan diberi sebarang markah. Ingat tu 15% tu banyak. Okey. Ini adalah rubrik penilaian individu tadi. 13 hingga 15 cemerlang, 10 hingga 12 baik, 7 hingga 9 memuaskan, sederhana 4 hingga 6, lemah 1 hingga 3. Okey, itu selesai 15%. Kemudian panduan laporan tugasan berkumpulan. Yang ini adalah kerja berkumpulan. Kerja berkumpulan yang akan diberi sekejap lagi. Kita lantik ketua, lantik penolong ketua, dan kita bina kumpulan berdasarkan kepada berapa ramai yang ada di dalam kumpulan inilah S31 ni. Ingat anda adalah S31. Jangan pergi masuk ke kumpulan lain pula, section lain. Nanti hilang nanti pelajar saya. So, dalam laporan tugasan kumpulan ni lah, pelajar perlu menulis laporan tugasan secara berkumpulan. Bilangan ahli kumpulan adalah 7 hingga 10 orang saja.
Jadi kita ada berapa orang? Kita ada 34 orang. Berapa kumpulan yang boleh kita bina daripada 34 orang ni? Itu saya serahkan kepada ketua dan penolong ketua lah sekejap lagi. Kita akan lantik. Kemudian pembahagian kumpulan dan penetapan ahli kumpulan ditetapkan oleh pensyarah. Walaupun saya yang tetapkan, tapi saya beri kelonggaran kepada anda untuk memilih siapakah yang anda nak bekerjasama lah. Kalau saya nak tetapkan boleh juga, tetapi saya lebih memberi kelonggaran lah kepada anda untuk memilih rakan-rakan kumpulan anda lah. Tapi kalau fizikal selalunya saya tetapkan. Sebab apa saya tak mahu nanti berada dalam kumpulan-kumpulan yang satu ahli ni sama saja semua daripada negeri yang sama dan sebagainya. Kalau boleh kita biarlah kita ada multi-racial dan juga kita ada multi-states dan berbeza-beza latar belakang lah. Kemudian penilaian pensyarah terhadap hasil tugasan pelajar berkumpulan merangkumi elemen olahan idea dan pandangan yang relevan serta memantau keterlibatan dan sumbangan semua ahli dalam kumpulan. Perincian tugasan. Penulisan laporan ini, penulisan laporan sebenarnya hasil daripada kajian, hasil daripada kajian anda. Dia adalah sepanjang 35 hingga 40 halaman muka surat laporan, bertulis lah. Bertulis dengan menggunakan format yang akan saya share, yang akan saya beri pada kumpulan nanti. Jadi 35 hingga 40 halaman ni tidak termasuk muka surat hadapan, biodata, gambar, isi kandungan, rujukan dan juga lampiran. Maksudnya kamu boleh menulis isi, tidak termasuk muka hadapan, biodata, gambar, isi kandungan, rujukan dan lampiran ni sebanyak 35 muka surat konten. Dan campur dengan muka surat depan, biodata, gambar, isi kandungan, dia akan jadi 40. Tak ada masalah. Okey? Ataupun dia mungkin jadi lebih daripada 40. Tapi no less than 35 halaman berkaitan dengan dia punya penulisan, isi dia. Kemudian yang B itu, penulisan adalah berdasarkan kepada tema tugasan yang ditetapkan oleh pensyarah masing-masing atau melalui undian. Okey? Yang ini saya akan bagi secara random lah. Saya dah dapat kumpulan. Saya dah dapat kumpulan, katalah kita ada 4 kumpulan. Saya akan bagikan tema-tema tersebut lah. Tema dia ada 12 pilihan. Dalam 12 ni, saya akan pilih lah 4 tema untuk berikan kepada kumpulan-kumpulan, 4 kumpulan yang bakal dibentuk lah sekejap lagi. Setiap kumpulan perlu menyediakan tajuk tugasan masing-masing berdasarkan tema. Prinsip kaedah ini adalah bersifat lebih fleksibel dalam memberi ruang kepada pensyarah dan pelajar untuk lebih kreatif dalam dan kritis meneroka ilmu dalam kursus ini. Maksudnya di sini ialah yang diberikan adalah tema. Namun begitu, tidak semestinya tajuk yang bakal kamu bangunkan itu sama dengan tema. Contohnya kalau pilihan raya, tiba-tiba kamu buat tajuk pun pilihan raya. Maksudnya tak berkembang lah. Maksud di sini, tema adalah tema pilihan raya. Namun begitu, kamu boleh membangunkan tajuk berdasarkan tema. Contohnya, pilihan raya negeri Sarawak. Contohnya 2016. Pilihan raya negeri Sarawak 2016. Apa tu? Kesan kepada kerajaan negeri Sarawak. Contohlah. Dan di situ kamu boleh buat kajian lah. Buat temu bual. Apa yang telah berlaku dalam raya tersebut, berapa ramai pengundi, siapa yang menang, siapa yang kalah, apa isu dan sebagainya. Maksudnya berdasarkan kepada tema, kamu bangunkan satu tajuk yang berdasar kepada tema tersebut. Tapi jangan lari daripada pilihan raya lah. Dia tetap pilihan raya. Sama juga macam contohnya Sains dan Teknologi IR 4.0. Sains dan Teknologi itu adalah dia punya tema. IR 4.0 itu dia punya tema dalam sains dan teknologi tersebut lah. Jadi kamu boleh buat
Contohnya macam ke arah menjadikan UTHM Universiti Berteknologi Tinggi IR 4.0 contohnya kan. Dia tetap ada elemen-elemen sains dan teknologi itu, tapi kamu ambil UTHM sebagai dia punya case study. Contohlah begitu. Dan kamu boleh bangunkan, tak ada masalah. Dan bagaimanapun semua idea-idea dan juga proposal yang kamu bincang bersama dalam grup ini berdasarkan tema itu perlu dibincang dengan saya lah. Bincang dengan pensyarah supaya saya boleh bantu untuk menunjuk jalan kepada anda untuk membangunkan satu proposal yang baik. Okey. Dia pun ada bagi contoh kat situ kan. Nombor yang G itu perbincangan tugasan pelajar menjurus kepada persoalan pokok maupun penelitian tentang faktor, proses, impak, cadangan mengaitkan isu semasa. Dia kata contohnya pilihan raya, relevansi proses pilihan raya masa kini terhadap simbol demokrasi berparlimen di Malaysia. Ataupun kamu boleh cakap lah, kamu boleh bagi satu contoh yang lain ke arah menjadikan belia 18 tahun layak mengundi di Malaysia. Kesan kepada negara lah, contohlah. Buatlah interview, buat interview, apakah pandangan, apakah yang boleh didapat dapatan daripada kajian tersebut dan sebagainya. Okey. Jadi proses menyediakan proposal ini perlulah dalam 2 minggu yang depan ni lah. Minggu ini dan juga minggu hadapan kamu kena berbincanglah dengan saya apakah tajuk-tajuk daripada tema yang telah diberikan. Dan sebelum 21 Oktober tu sudah adalah kamu punya proposal kajian. Satu muka surat cukuplah, dia merangkumi apa dia tulis tu? Dia merangkumi tu dia. Pendahuluan, sorotan kajian, metodologi kajian, analisis kajian dan apa dia dapatan yang expectation dapatan yang kamu akan dapat hasil daripada kajian tersebut lah. Selain daripada itu, kamu perlu menyertakan artikel-artikel rujukan berkaitan dengan tajuk. Okey. Kemudian selepas proposal ini saya luluskan, saya setuju, kamu bolehlah mulakan kajian. Mulakan kajian. Dan selepas itu, kamu buatlah penulisan laporan hasil daripada kajian itu. Yang tadi tu, yang 35 hingga 40 muka surat tadi tu lah. Kemudian kamu perlu hantar dalam bentuk soft copy pada hari kuliah minggu ke-12. Minggu ke-12. Maksudnya lama lagi tu. Kamu ada 10 minggu untuk menyediakan laporan dan juga menjalankan kajian. Okey? Penghantaran tugasan kumpulan dalam bentuk bercetak tertakluk kepada arahan pensyarah masing-masing. Kalau bagi saya tak perlulah hantar bercetak. Kamu hantar dalam bentuk PDF lah. PDF soft copy masuk dalam author dan juga mungkin saya akan bagi nanti Telegram link untuk hantar pada saya. Laporan tugasan berkumpulan yang telah dihantar akan menjadi hak milik universiti. Okey, berbalik kepada soalan Chia Ziyi tadi tu. Belum sampai lagi Ini baru laporan. Kejap lagi kita akan sampai pada soalan akhir. Okey, ini adalah template. Template ini ada di dalam yang saya sharekan tu. Kamu boleh gunakan template tersebut untuk buat kamu punya laporan. Okey, gunakan template. Saya juga akan sharekan format UTHM. Format penulisan tesis UTHM. Hanya dari peringkat postgraduate tu boleh juga digunakan dalam undergraduates. Anda sekarang ni undergraduates.
Besok kalau dah faham dengan format universiti, kamu nak sambung peringkat masters, peringkat PhD dah mudah dah. Dah mudah dah. Kamu boleh tahu, gunakan terus template tersebut. Okey, selesai berkaitan dengan laporan. Kalau ada nak tanya, boleh type ke ataupun boleh interrupt saya lah. Boleh angkat tangan ke, boleh cakap. Jika ada soalan lah berkaitan dengan laporan tadi, berkaitan dengan kuis. Yang ketiga adalah pembentangan. Apa dia pembentangan? Pembentangan adalah pembentangan daripada hasil penulisan laporan tadi. Hasil daripada penyelidikan kamu. Yang kamu dah buat tu. Yang kamu dah bentuk kumpulan tadi, seramai 7 orang contohnya. Kamu dah berbincang, dah dapat tajuk daripada tema, kamu dah bangun proposal, dah bentang kepada saya dalam minggu kedua, kamu dah menjalankan kajian, penyelidikan, dan kamu dah dapat data-data semua, kamu dah analisis data-data semua, kamu dah masukkan dalam laporan. Dalam laporan tersebut adalah dia punya literature review, ada dia punya metodologi, ada dia punya dapatan, ada dia punya kesimpulan dan cadangan kamu, ada rujukan semua. Namun begitu, itu adalah yang bertulis, laporan bertulis. Membawa kepada 35 markah tadi. Sekarang ini diperlukan satu lagi iaitu hasil yang dibentangkan dalam bentuk rakaman video. Rakaman video. Keseluruhan, kalaupun tidak keseluruhan tetapi dalam masa 5 hingga 7 minit pembentangan video anda dapat menggambarkan keseluruhan laporan. Okey? Jangan panjang-panjang. Kalau diletakkan 5 hingga 7 minit, jangan buat 17 minit. 7 minit saya potong markah lah. Dia hingga 5-7 minit. 5 hingga 7 minit untuk kamu membentangkan hasil daripada kajian itu. Okey. Dan pembentangan tersebut dalam bentuk video tu boleh atas kreativiti anda. Tak ada masalah. Kamu boleh gunakan apa dia, kreativiti. Secara lakonan, kamu boleh buat lakonan. Melakonkan kembali apa yang boleh kamu zahirkan daripada hasil kajian kamu. Kamu boleh gunakan bual bicara. Kamu boleh gunakan kaedah temu bual. Kaedah forum. Powtoon, TikTok. Dokumentari. Dan lain-lain teknik yang difikirkan sesuai. But it must be within that time frame lah, 5 to 7 minutes. Okay, no less than 5 minutes, not more than 7 minutes. Do not exceed 7 minutes. Kalau terlebih sikit 2-3 saat tak apalah. Tapi kalau dah sampai 8 minit, 10 minit, dia akan menjadi tak betul lah, tak mengikut lah dia punya kriteria. Pembakaran mengambil kira kreativiti pelajar. Ingat tu kreativiti pelajar, kelancaran, pengurusan termasuk ketepatan masa. Saya sebut tadi ketepatan masa adalah antara 5 hingga 7 minit. Isi perbincangan adalah seperti dalam laporan kamu terangkan kembali apa yang telah kamu dapat daripada laporan tersebutlah, daripada penyelidikan. Bahan medium yang digunakan dan kerjasama kumpulan. Kerjasama kumpulan ni akan saya nilai lah secara berkala. Sentiasa saya menilai lah. Okey, medium pembentangan perlu dihantar kepada pensyarah dalam bentuk soft copy melalui author UTHM. Jadi kamu kenalah selalu berjinak-jinak dengan author ni. Kat mana nak upload video, kat mana nak upload dia punya laporan dan sebagainya. Okey. Penghantaran video pembentangan tugasan ni perlu dihantar selewat-lewatnya pada hari kuliah minggu ke-13. Maksudnya 1 minggu selepas penghantaran laporan. Okey, laporan pada minggu ke-12. Video pada minggu ke-13 iaitu 2 hingga 6 Januari. Tahun depan tu. Lama lagi. Tapi jangan ingat lama-lama lagi. Sebenarnya you have to start it from now lah. Sekarang ni dah boleh memikir-mikir macam mana cara untuk kamu selesaikan tugasan-tugasan ini. Saya tahu banyak kerja-kerja lain, kursus-kursus lain yang memerlukan anda komitmen. Tetapi ini salah satu dari komitmen juga. Sebarang kelewatan menyebabkan markah ditolak. Video tugasan pembentangan kumpulan yang telah dihantar akan menjadi hak milik universiti sepenuhnya. Pelajar tidak boleh menuntut semula atau mana-mana bahagian dalam kandungannya.
Namun kredit nama pelajar terlibat dikekalkan di dalam video tersebut lah. Jadi rubrik penilaian ni adalah 20 markah. Ini rubrik penilaian yang saya akan gunakan lah. Saya tengok perubahan persembahan tersusun, menarik, pembentangan yang mantap, pengurusan masa yang baik, pembentangan penganalisis, ada isu dia, ada dianalisis secara mendalam. Saya akan bagi markah lah according to your performance lah dalam video. Okay, dan di ke bawah tu adalah kekurangan-kekurangan dia sehingga sangat lemah. Tetapi mind me that saya tak pernah jumpa lah kalau yang ada hantar video yang dapat sangat lemah ataupun lemah. Or even dapat markah yang rendah lah. Sebab apa? Selalunya memang pelajar akan beri effort yang baik lah dalam penghasilan video. Okay, kita sampai ke yang tadi 20% dah selesai. Kita dah sampai ke peperiksaan akhir 30%. Jadi peperiksaan akhir dilaksanakan selepas minggu ulang kaji. Minggu ulang kaji pada bila? Minggu ulang kaji adalah pada minggu ke-15 kita selesai pada minggu ke-16 kalau tak salah saya maksudnya selepas 1 minggu kita berehat untuk minggu ulang kaji akan diadakan peperiksaan akhir. Pelajar yang tidak mengambil peperiksaan akhir dikira gagal kursus dan perlu ulang semula kursus. Apa maksudnya di sini? Walaupun anda sudah menyelesaikan tugasan-tugasan, 3 tugasan tadi, kuis dah masuk, laporan dah hantar, bentangan dah hantar, tapi tak duduk peperiksaan akhir, kamu tetap gagal. Kerana ini adalah wajib. Maksudnya tidak boleh carry marks tu kamu anggap sebagai saya aku dah lulus dah, tak perlu masuk peperiksaan akhir. No. It's a prerequisite. Mesti ada dia punya final exam. Barulah kamu dapat lulus. Walaupun kamu dapat 1 markah per 30, 1 per 30, anda hadir dan anda boleh dikira semua markah yang lain. Peperiksaan ini dijawab secara individu dan pelajar dilarang meniru. Pelajar yang dapati meniru akan dikenakan tindakan tata tertib. Pelajar hanya diberi 1 peluang saja mengikut tarikh dan masa yang ditetapkan. Ini biasalah, kalau hari exam, you tak boleh tak datang lah, kan? Kena hadir lah. Hadir, dan jika tak hadir, akan gagal lah. Namun begitu, sekiranya benar-benar kamu sakit ke, kamu kena kuarantin ke, kamu tak boleh berada ni ke, line putus ke dan sebagainya, tolong maklumkan awal. Kita akan buat siasatan lah. Jika benar, kita boleh buat satu peperiksaan ulangan lah bagi calon-calon tersebut. Tapi saya harap kumpulan ini tak begitulah. Peperiksaan diadakan secara atas talian melalui sistem OTA. Sebarang perubahan kaedah peperiksaan akan dimaklumkan. Pelajar perlu bersedia sepenuhnya pada hari peperiksaan. Pastikan inputan internet stabil, peralatan gadget, telefon bimbit, laptop, tablet berada dalam keadaan baik dan bateri penuh. Semua butiran dan maklumat pelajar juga perlu diisi dengan lengkap. Ini sangat penting. Kerana sekiranya anda tidak mengisi nombor ID anda, nombor kad pengenalan dengan betul, ada kemungkinan kamu punya markah itu akan pergi ke kerana beribu pelajar yang mengikuti. Jadi kalau kamu tidak memberikan maklumat yang jelas, nanti nama kamu dan markah kamu akan hilang. Dan saya terpaksa mencari satu persatu lah. Menyusahkanlah. Panduan peperiksaan terkini akan diadakan oleh penyelaras sebelum tiba hari peperiksaan. Yang ini tadi yang ditanya oleh Chia Ziyi. Rubrik peperiksaan akhir dah diberi kod. Dia kata wajarlah markah peperiksaan 30%. Soalan adalah berbentuk objektif. Tiada markah diberikan pada jawapan yang salah. Maksudnya multiple choice lah. Okay. Multiple choice question. Cuma saya nak ingatkan nampak macam objektif ni senang. Pilih A, B, C, D. Ataupun A adalah 1 dan 2, B adalah 2 dan 3, C adalah 2, 3 dan 4, D adalah kesemua di atas. Tetapi saya beritahu 30% daripada 80 markah, daripada 80 soalan ni, it's not that easy to score. Ini
Kalau kamu tidak belajar betul-betul, susah nak skor. Average mungkin dapat 16, 17, 18. Ada yang dapat 12, ada yang dapat 9, ada yang dapat 8. Disebabkan oleh kurang membaca. Okay, kurang membaca, kurang memahami. Jadi dalam 80 soalan tu kamu diberi mungkin berapa tak sampai, mungkin dalam berapa jam saja. So you have no time to think, ya. Maksudnya kalau kamu betul-betul tak faham soalan, kamu akan mulalah kamu entam saja, kan. So dia akan salah. So that 30% will determine sebenarnya kamu dapat A ke, kamu dapat B plus ke, kamu dapat A plus ke. It depends on dia punya markah final selalunya. Kadang cantik dah, you punya carry marks bagus dah. Katalah 64 over 70. You need only berapa belas saja untuk kamu dapat A. Tapi oleh kerana final kamu teruk, kamu dapat 12 saja, so tak dapatlah mencapai keputusan yang baik. So saya ingatkan belajar.